Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, tak patut Perdana Menteri buat macam ini. Berita sepenuhnya. Patut ke Perdana Menteri arah semua menterinya batalkan rancangan bercuti ke luar negara? Bagi menteri yang sedang berada di luar negara, Ismail Sabri Yaakob mahu mereka cepat pulang ke tanah air. Tetapi bukankah sekarang musim orang bercuti akhir tahun? Jadi mengapa Pak dan Puan Menteri tidak dibenarkan bercuti setelah lelah bekerja sepanjang tahun? Kerana negara masih dilanda banjir, oleh itu arahan Perdana Menteri wajar dan tepat sekali, saya sokong 100%. Pun begitu saya beranggapan Perdana Menteri tidak patut dan tidak perlu keluarkan arahan berkenan. Kerana Menteri bukan budak-budak yang perlu diajar dan diarah apa yang mesti dilakukan terutama ketika bencana banjir berlaku. Mereka sepatutnya tahu to do the right things dengan sendirinya tanpa arahan bos mereka. Rakyat sedang susah dan derita. Tidak perlulah Perdana Menteri kena nasihat, janganlah bercuti, baliklah ke tanah air, datanglah kerja. Di mana hati nurani atau konsensi menteri? Takkan tidak rasa bersalah ketika rakyat menderita mereka happy-happy bercuti? Tak kiralah cuti luar negara atau dalam negara. Jika ada rasa hati nurani, ada rasa prihatin dan sensitif akan penderitaan rakyat, mereka dengan sendirinya tidak akan pergi cuti-cuti. Lantas saya ulangi, tak perlulah Perdana Menteri sendiri terpaksa keluarkan arahan seperti berikut. Kalau mereka menteri yang belum bercuti dan sebagainya, saya minta menteri batalkan percutian masing-masing sehingga selesai masalah banjir ini. Bagi menteri yang berada di luar negara, saya minta mereka pulang segera ke tanah air untuk sama-sama membantu kerajaan keluarga Malaysia yang dalam kesusahan. Mungkin ada menteri yang keluar negara sebelum banjir melanda, namun pada era serba canggih ini tentulah mereka tahu bencana berlaku di negara. Bukankah berita tular pantas, lalu tidak tergerak ke hati untuk balik? Difahamkan juga ada menteri yang berangkat ke luar negara untuk cuti atau sebab lain setelah banjir melanda. Maknanya apabila berlaku banjir, mereka ada dalam negara. Betul ada yang melawat kawasan banjir, ada yang melancarkan program gerak kerja membantu bangsa banjir. Namun selepas pelancaran, mereka teruskan hasrat ke luar negara. Sekali lagi, saya tanya untuk cuti atau sebab lain. Hakikatnya tidak ada dalam negara walau apapun alasannya. Mungkin ada yang menugaskan atau delegate pegawai dan orang mereka untuk teruskan usaha membantu. Mereka pula menteri memantau dari jauh ala guna remote control. Namun, ini bukan remote control untuk tukar rancangan TV. Ini memerlukan pendekatan hands-on. Lagipun, macam mereka berlepas ke destinasi peranginan atau tempat lain, banjir masih melanda. Ribuan rakyat kesusahan dan susah hingga ke saat ini. Kehadiran menteri perlu untuk memimpin. Bukankah mereka digelar pemimpin? Oleh itu pimpinlah. Pimpin anak-anak buah dan rakyat. Kehadiran mereka juga akan menyuntik semangat kepada anak-anak buah untuk terus berkhidmat kepada rakyat. Sedaplah hati mereka apabila bos bersama-sama kerja. Ini tidak, mereka kerja manakala bos bersantai-santai di luar negara. Kalau mereka patah semangat dan tidak bermotivasi, tidak boleh dipersalahkan. Walaupun mereka tidak patut patah semangat. Mereka mesti bantu rakyat meskipun bos tiada berada di sisi. Oleh kerana menteri tidak boleh diharapkan untuk membatalkan percutian dan pulang ke tanah air dengan sendirinya, maka Perdana Menteri terpaksa keluarkan arahan secara terbuka melalui media sosial. Saya tidak boleh baca minda, tetapi percaya Ismail agak kecewa lantas mengarahkan menterinya batalkan cuti dan pulang ke tanah air dengan segera. Dengan keluarnya arahan itu, maka boleh dirumuskan sememangnya ada menteri berada di luar negara. Jika tidak, masakan Ismail keluarkan arahan. Ironinya, beberapa minggu lalu atau lebih tepat pada 9 Disember lalu, sempena hari ke-100 pentadbiran beliau, Perdana Menteri mengumumkan prestasi keseluruhan 100 hari ahli jemaah menterinya berjaya mencapai 90% daripada sasaran ditetapkan. Artinya, bagi beliau, para menterinya mencatat kecemerlangan. Dapat namun mengambil kira banjir bukan sahaja menteri tetapi kerajaan keseluruhannya diberi marka F oleh sebahagian besar rakyat terutama mangsa banjir. Kita tahu apa yang berlaku dan tidak boleh. Oleh itu tidak perlu saya hurai dan mengulangi apa
yang semua sudah tahu. Bercakap mengenai cuti menteri, adakah menteri selaku peneraju kementerian meluluskan cuti sendiri? Atau ada pihak yang meluluskan cuti mereka? Terutama mereka yang pergi cuti setelah dan semasa banjir melanda. Mungkin permohonan dibuat awal dan kelulusan sudah diberi terlebih dahulu. Namun apabila berlaku bencana, tidakkah boleh kelulusan itu dibatalkan terus? Ini karena jelas menteri tidak terbuka hati untuk membatalkan sendiri cuti tanpa arahan bos mereka, yakni Perdana Menteri. Sekarang dengan arahan yang dikeluarkan Perdana Menteri, tentulah menteri akan akur. Yang berhasrat cuti pasti akan batalkan hasrat mereka. Yang di luar negara akan segera terbang pulang, dan tumpuan utama atau pertama tentunya kawasan banjir dan penempatan mangsa. Namun bagi saya, mangsa banjir tidaklah terlalu gairah dengan kehadiran menteri, sebab mereka pulang ke tanah air hanya setelah diarah Perdana Menteri, bukan pulang dengan diet sendiri. Dah jolok baru nak gerak. Mungkin mereka akan teringat lagu 1980-an nyanyian Sedi, sayang semuanya sudah terlambat. Mungkinkah begitu? Penutup bicara, saya tampilkan penulisan seorang bekas editor media atas talian kenalan saya yang dihantar kepada saya melalui WhatsApp. Ada 10 peranggaan, saya petik 4 berbunyi. Masa bencana rakyat kuat bising melalui pelbagai media massa, tapi rakyat masih akan undi orang yang sama masa pilihan raya nanti. Semua akan lupa bencana ini. Rakyat kuat mengadu dan mengeluh pasal ahli politik, tapi bila ada peluang untuk tukar wakil mereka, peluang dibazirkan. Jika apa yang dikatakan beliau ini benar, maka tersenyum lebarlah politikus yang dimaksudkan, termasuk para menteri. Namun jika ramalan beliau salah, menteri akan menangis tidak berlagu. Atau akan teringat mereka lagu populer Sedi 1980-an yang saya sebut tadi. Sayang, semuanya sudah terlambat. Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT, dipetik daripada FMT, ditulis oleh Mohsin Abdullah. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Setiap daripada komen Anda amatlah dihargai. Dengan ucapan sebentar tadi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Sama-sama kita cintai Malaysia. Semoga semua mangsa banjir yang terlibat tetap tabah dan kuatkan hati. Kita berharap semua juga ahli politik menjalankan tugas dengan hati yang ikhlas. Seperti mana Anda merayu sewaktu Anda mahu diundi oleh para pengundi. Jalankan tugas Anda seperti yang Anda janjikan sewaktu kempen dahulu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.